وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, malam ini insya-Allah kita akan bincang muka surat 63 dan 64. Ada jadual dan ringkasan apa yang telah pun kita belajar selama ini dalam buku yang dikarang oleh Al-Fadhil Dr. Rosli, Teknik Faham dan Hadam. Okey, jadual bentuk kata ganti nama berdasarkan status i'rab. Jadi kalau kita sebut i'rab, kita ada 3 hukum yang berkait dengan isim, iaitu ar-raf'u yang mudah disebut rafa', okey, an-nasbu mudah disebut nasab, dan yang ketiga al-jarru biasanya disebut mudah jar. Okey. Jadi kalau berkait dengan fi'il, khususnya fi'il mudhari', pun ada 3 juga. Ar-raf'u, an-nasbu dan al-jazmu. Baik, jadi pengarang fokus kepada ringkasan bagi kata i'rab ataupun status i'rab bagi kata nama. Baik. Status yang pertama, ataupun hukum yang pertama, ar-raf'u. Kadang-kadang disebut marfu'. Okey. Ar-raf'u bila melibatkan kata ganti nama, kata ganti nama kita ada semua sekali ada 14. Okey, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, la sekali, ana, nahnu. Okey, jadi ada 14 semua sekali. Jadi sebutan huwa yang asal belum lagi kita ubah kepada hu, ya. Huwa ejaan ha bagi depan, huwa bagi atas. Itu ialah kata ganti nama yang terpisah, yang disebut mufasil. Jadi bila kita letak di mana-mana posisi, biasanya letak di awal ayat, maka status i'rabnya ialah ar-raf'u. Adapun bila kita i'rab, huwa itu menjadi mubtada, hukumnya marfu'. Begitulah, ya. Samalah seperti hiya, dia untuk perempuan. Okey, anta awak lelaki seorang, anti awak perempuan seorang, ana saya seorang lelaki seorang perempuan, nahnu kami seawal 2 orang ataupun lebih. Okey, hum mereka untuk lelaki biasanya, antum untuk kamu semua lelaki, hunna mereka semua perempuan, huma mewakili dua-dua sekali, mereka berdua lelaki ataupun mereka berdua perempuan, antuma untuk kamu berdua lelaki maupun perempuan, dan antunna untuk kamu semua perempuan. Jadi kesemua ganti nama yang disenaraikan ini semuanya hukum ar-raf'u. Okey, bila dia dalam bentuk yang asal, jenis dhamir munfasil, semuanya dikategorikan dalam hukum ar-raf'u. Baik. Bila dia bersambung, okey, bila dia bersambung, mungkin dia bersambung dengan fi'il. Okey, mungkin dia bersambung dengan fi'il. Mungkin dia bersambung dengan isim. Jadi kalau huwa, baik. Jadi
Kalau dia bersambung, sebelumnya dengan fi'il. Okay, contohnya, daraba. Ada seseorang telah pukul dia. Darabahu. Contohlah. Ini ayat ringkas. Okay, darabahu. Ada seseorang telah pukul dia. Dia ini seseorang yang lain. Si A pukul si B lah. Macam tu. Darabahu, dia telah pukul si dia tu. Jadi hu yang belakang ni, okey, jenisnya dhamir muttasil. Hukumnya an-nasbu. Okey, kalau kita detailkan hu ni i'rabnya ila maf'ulun bih. Okey, hukumnya mansub. Begitu. Samalah. Kalau hiya. Ya, ada seseorang lelaki telah pukul seorang perempuan. Jadi darabaha. Jadi ha ni ya bersambung dengan fi'il sebelumnya. Ya ha ini maf'ulun bih. Hukumnya apa? Mansub. Begitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Jadi sampailah habis kepada kunna tu. Jadi kalau dia bersambung sebelumnya dengan isim ba ya ta baitun, okey, campur huwa dia akan jadi baituhu, rumahnya. Ini isim, kata nama, tak mana apa? Rumah. Okey, dia kata his house, rumahnya. Nya ni terjemahan bagi hu lah. Okey, jadi hu ni jenisnya dhamir muttasil, kategori nama yang bersambung di hujung. Maka dia kena tak boleh baitu huwa. Mesti huwa berubah jadi baituhu. Jadi hu sekarang dia berada pada posisi mudhafun ilaih. Di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Jadi hukumnya majrur. Betul. Jadi ha sekarang dia duduk dalam kategori al-jar. Hukum apa? Al-jar. Itu pengarang buat dikasam begitu. Samalah yang lain pun. Ya baituha, baiti, baituna, semua yang duduk belakang tu yang bersambung dengan kata nama sebelumnya, semuanya itu ialah mudhafun ilaih. Okey, baik. Dalam nota di bawah, kata ganti nama nasab dan jar diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris seperti di atas. Okey, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris seperti di atas kerana bahasa tersebut juga mempunyai sistem perubahan bentuk ganti nama. Kira daripada he menjadi his, okey, mungkin menjadi him, bergantunglah. Tujuannya agar anda dapat menghadam perubahan ini dan mengingatinya. Bagi kata ganti nama ana dalam status nasab, jika bersambung secara langsung dengan kata kerja seperti wa ani abuduni, maka ni diletak sebagai pemisah. Ni, okey, ni nun, okey, diletak sebagai pemisah antara ya dan juga waw. Baik. Jadi pengarang datangkan satu contoh. Dia kata bagi kata ganti nama ana dalam bab nasab, okey, ana tu menjadi maf'ulun bih. Begitu. Ketika dia bersambung secara langsung dengan kata kerja yang diberikan di sini ialah wa ani abuduni, maka di sana ada huruf nun tambahan diletak antara ya dan juga waw. Baik. Jadi kalau macam ni mungkin ada yang tak faham, saya tengah sikitlah tulis ni.
U'budu. Okey. Dalam surah Yasin. Depan ni ada an. Okey, an. Kalau kita abaikan sekejap, kita baca u'budu, makna apa? Sembahlah. Sembah siapa? Sembah aku, kata Allah. Okey, jadi kalau aku tu ana lah. Tapi tak boleh buat u'budu ana, tak boleh. Jadi ana ni mesti tak ditukar kepada ya. Okey. Disebabkan sebelum ya yang bermakna aku ni, dia bersambung dengan fi'il. Dia bersambung dengan apa? Dengan fi'il. Maka perlu ada nun sebelumnya. Okey, nun. Nun ni nun tambahan. Bila tambah nun, alif lepas waw akan dibuang. Okey, jadi u'buduni. Macam itulah. Okey, jadi nun ni yang dimaksudkan oleh pengarang. Nun ni nun tambahan. Dalam perbincangan panjang lebar dalam buku-buku yang lain, nun ini namanya nun al-wiqayah. Okey. Nun tambahan ni namanya nun al-wiqayah. Tuan-tuan, kalau kita baca doa duduk antara dua sujud, nun ini kita akan jumpa. Rabbighfirli, lagi warhamni. Okey, irham. Belas kasihanilah. Okey, rahmatilah. Jadi rahmatilah aku. Jadi aku tu ya. Tapi kita tak boleh sebut warhami, tak boleh. Sebab apa? Kalau kita guna ya sahaja, mesti sebelumnya ini mesti kata nama. Baru boleh guna ya sahaja. Contoh qalam, pen saya, qalami, baru boleh guna ya direct. Baitun, baiti, rumah saya. Okey? Sayyaratun, sayyarati, masuk ya terus tanpa sebarang huruf tambahan. Tapi kalau dia melibatkan fi'il bersama dengan fi'il sebelumnya, tak boleh sebut. Okey? Warhami, tak boleh, salah. Jadi bila dia bersambung dengan fi'il, mesti ada huruf tambahan, nun. Nun inilah yang saya sebut tadi, iaitu nun al-wiqayah. Okey, nun al-wiqayah, untuk membezakan. Okey, yang disambung ini ialah fi'il, bukan isim, ya. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Okey, semua itu dia bersambung dengan fi'il. Saya senaraikan kataan lain. Zauji lah. Zauji. Macam ni kan tak ada nun. Sa, ini kata nama. Suamiku. Okey. Contohnya akhi lah. Akhi. Okey, saudaraku. Ini safe. Okey. Usrati. Okey, lepas ta tu sama terus dengan ya. Maksudnya apa? Keluargaku. Maka di sini tuan-tuan jangan tambah nun pula. Usrati ni, jangan. Okey, zaujuni ke, jangan, salah. Baik. Jadi poin di situ tuan-tuan boleh tambah nun ini diguna untuk menyambung fi'il, ya, dengan dhamir yang dimaksudkan. Okey, jadual di sebelah, jadual wazan kata kerja dan ganti nama pelaku. Jadi pengarang meletak satu ringkasan melibatkan fi'il madhi, kemudiannya mudhari', kemudiannya amar. Okey.
Jadi pengarang letak di situ ada 9 wazan. Wazan yang pertama fa'ala, yang kedua af'ala, yang ketiga fa'ala, yang keempat fa'ala, yang kelima ifta'ala, yang keenam infa'ala, yang ketujuh tafa'ala, berikutnya tafa'ala, terakhir istafa'ala. Jadi tuan-tuan, bukan setakat 9 ini ada sahaja yang ada lagi wazan-wazan yang lain. Jadi pengarang menampilkan wazan ini yang kerap kita jumpa. Adapun wazan inilah wazan utama yang perlu kita tahu. Baik, jadi pengarang letak sebelah dia apa mudhari'nya. Kalau fa'ala, nah, fa, ain, lam. Ain itu pengarang tidak meletak baris. Sebab ada fi'il yang baca fa'ala yaf'ilu. Amarnya if'il. Ada fi'il yang dibaca fa'ala yaf'alu. Amarnya if'al. Ada fi'il dibacanya fa'ula yaf'ulu uf'ul. Okey? Itu berdasarkan kepada penggunaan Arab, sebutan Arab. Baik. Wazan yang kedua af'ala. Okey, mudhari'nya yuf'ilu. Tidak ada wajah yang lain. Mesti af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Tak boleh baca yaf'ilu, tak boleh. Okey, ini fix dengan kaedah ini. Af'ala yuf'ilu. Dan amarnya, okey, amarnya mesti. Nah, af'il. Di mana alif yang depan tu mesti bertanda hamzah. Tak boleh kita abaikan hamzah. Ada orang, dia kata, Ustaz, kalau saya dah tulis bahagian atas ni cukuplah. Nah, af'il macam ni. Tak boleh. Jadi dalam bahasa Arab dan juga dalam Quran kita ada istilah hamzah wasal, hamzah qata. Ini hamzah ni namanya hamzah qata. Alif ni sentiasa dibaca dengan bahagian atas. Sama ada di tengah bacaan ataupun di permulaan kita mulakan bacaan, dan alif ni tetap selama-lamanya dibaca dengan bahagian atas. Di tengah bacaan pun mesti dibaca. Jadi alif ni mesti diletak di atas di tanda hamzah. Maka alif ini namanya hamzatu qata'in. Jadi hamzah hanya wajib ditulis. Ya. Saya jumpa ada sebahagian buku Arab yang disusun, yang diguna di Indonesia, ada sebahagian yang tidak menulis hamzah di atas. Ada. Jadi barangkali kita sangka baik, barangkali di sana mungkin mereka rasa selesa begitu. Okey, bahkan ada Quran yang mereka keluarkan di sana tak ada hamzah di atas alif. Jadi kita sangka baik mungkin mereka dah biasa dah begitu. Tapi secara ilmiahnya mengikut kaedah yang betul, hamzah qata kalau bahagian atas mesti ada hamzah di atas alif. Begitu. Af'il. Dan untuk perhatian semua, fi'il amar yang kita tulis alif bertanda hamzah hanya untuk wazan yang kedua ini sahaja. Okey, madhinya af'ala alif bertanda hamzah, maka nanti amar hamzah mesti ditulis, mesti dibaca dengan bahagian atas. Ini sahaja. Manakala wazan yang lain, wazan yang pertama tak ada hamzah bagi amarnya. Okey, wazan yang kelima, yang keenam dan yang kesembilan, alifnya kosong, tak ada hamzah. Itu namanya hamzah wasal. Ya. Baik. Berikutnya, fa'ala yufa'ilu fa'il. Okey. Jadi di sana adalah contoh-contoh yang pernah kita lalui, kita sebutkan dulu. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Okey, fa'ala yufa'ilu fa'il. Jadi perkataan fa'ala huruf tambahannya ialah alif. Jadi pengarang sudah mewarnakan alif itu. Alif itu dengan warna merah menandakan huruf tambahan. Okey.
Berikutnya ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Nombor 6 infa'ala yanfa'ilu infa'il. Nombor 7 tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Okey, yang ni pun ada masalah ni. Kadang-kadang ada yang dia keliru tak dengan baris yang lain. Dia kata tafa'ala yatafa'ilu. Ada setengah orang dia terkeliru. Dia baca tafa'ala yatafa'ilu, bukan yatafa'alu. Ain itu baca bagian atas. Jadi amarnya tafa'al. Okey, tafa'al. Okey, thamaniyah yang ke-9 tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Yang ke-9 istaf'ala yastaf'ilu istaf'il. Baik. Kita baca sedikit penerangan. Okey. Nota penting wasan. Baik. Pengarang menyebut huruf yang berwarna ialah imbuhan tambahan imbuhan bagi kata dasar fa, ain, lam dan boleh digunakan pakai kepada kata dasar yang lain. Okey, jadi poin yang pertama ni saya baca-baca. Jadi bagi saya lah kita boleh abaikan sebab mungkin kita kurang jelas untuk memahami yang dimaksudkan, kita mungkin silap faham. Jadi poin yang pertama ni sila abaikan. Okey, kita bagi poin yang kedua tu. Bagi wazan satu, yang tu ya. Ni kawan baik saya, nanti kalau apa-apa boleh saya maklumkan dia supaya dia jelaskan lagi lah. Bagi wazan satu, iaitu fa, ain, lam, huruf ain atau huruf tengah tidak tetap. Kerana setiap kata kerja dan wazan ini mempunyai baris tersendiri. Okey, dia kata sila rujuk kamus. Betul lah. Kadang-kadang kita baca zahaba. Ain itu dibaca bagian atas. Kadang-kadang kita baca radiyah. Ain itu baca bawah. Kadang-kadang kita baca hasuna. Ada dalam Quran. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ain itu dibaca bagian depan berdasarkan kepada penggunaan. Okey, dalam kalangan orang Arab bagi perkataan-perkataan tertentu. Okey, poin berikutnya yang ketiga lah ya. Tidak semua wazan ini daripada 1 sampai 9. Okey, diguna pakai oleh kata dasar. Kata dasar sekurang-kurang biasanya bila sebut kata dasar ada 3. Contohnya kata dasar ghain, fa, ra. Okey. Jadi pengarang nak bagi tahu bukanlah semua fi'il kita boleh ambil letak dalam semua wazan, dari wazan 1 sampai wazan ke-9. Tak ke semua fi'il ada, dia kata. Ada sebagai fi'il ada tak diguna mengikut wazan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin tak ada. Okey. Baik. Ghain, fa, ra. Daripada kata dasar ini, kataan apa yang terbentuk? Kata kerja apa yang terbentuk, yang ada, yang diguna oleh orang Arab? Okey. Jadi yang kita jumpanya yang kerap kita jumpa ghafara. Cek dalam kamus, ghafara maknanya telah mengampun. Kamus bagi ghafara yaghfiru. Okey? Telah mengampun. Kalau minta ampun, kita sebut istighfara. Istighfara. Okey, mudhari'nya yastaghfiru. Baik.
Jadi inilah yang masyhurnya, tuan-tuan. Manakala wazan-wazan yang lain banyak tidak terlibat. Jadi janganlah kita kata, okey, ghafara ikut wazan fa'ala. Kemudian kita kata aghfara, kemudian ghaffara, kemudian ghafara, kemudian ightafara, in ghafara, taghaffara, taghaffara, istaghfara. Dalam yang banyak 9 ni, apa yang kerap digunakan oleh orang Arab yang masyhur, yang pertama sekali ghafara, kata dia pengarang. Yang kedua, wazan yang ke-9 iaitu istaghfara. Itu yang masyhur. Jadi pengarang sebut di sini contohnya kata dasar ghain, fara. Okey, saya pengarang tulis hanya ya. Saya baiki sikitlah. Kebiasaannya tuan-tuan tulis ya, potong hanya tu. Kebiasaannya yang banyak digunanya wazan 1 dan 9. Gitulah ya. Jadi bila saya semak balik, saya jumpa daripada ghafara itu ada kabilah Arab menggunakan aghfara, ada. Tapi maknanya tidaklah makna berkait dengan mengampun. Maknanya berubah. Aghfara ada. Tapi jarang-jarang diguna. Jadi betul lah pengarang letak 1 dan 9 saja. Okey. Dia cari, buat carian aghfara ada. Tapi maknanya jauh lah. Maknanya telah melumur. Okey, melumur uban. Okey. Bil khidab dengan inai. Jadi orang tu dia uban dah. Yang saya dah uban dah ni. Okey, jadi putih dah janggut. Jadi nak tahu inai apa yang boleh? Inai yang inai asal lah, yang warna inai tu. Kalau tahu inai hitam tak boleh. Inai warna biru pun tak boleh. Warna apa? Dia warna hitam tak boleh. Warna yang asal, warna kuning yang asal tu kan, pera-pera tu. Itu boleh. Jadi kalau orang ada pakai inai halal tapi warna hitam, tak boleh. Dia boleh pada awal Islam saja dulu. Sekarang banyak dijual dalam TikTok ada inai warna hitam. Tak boleh. Haram hukumnya. Okey, yang kedua saya jumpa kata dasar ini juga kita boleh letak pada wazan yang kelima iaitu ightafara. Ada. Jadi yang pertama ghafara, wazan yang kedua aghfara jarang-jarang diguna. Yang ketiga, yang kelima ightafara. Ightafara pun tuan-tuan jarang-jarang Arab guna. Okey, saya menyokong apa yang dikata oleh pengarang 1 dan 9. Tapi ada diguna, tapi jarang-jarang. Apa makna ightafara? Juga makna telah memaafkan, telah mengampun pun boleh. Okey. Tayyib. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang lah. Maknanya kita akan rujuk kepada penggunaan orang Arab. Bukan sebarangan letak semua. Zahaba, contoh kan. Lepas tu adhaba ada tak? Ada. Kalau adhaba ada. Baik. Zal, lepas tu ha, ba nak. Ni kan ada dasar 3 huruf. Fi'il yang pertama kita jumpa zahaba. Mana apa zahaba? Pergi nak. Ataupun hilang. Bergantunglah penggunaan dalam ayat mengikut kehendak kita. Okey. Zahaba dengan makna pergi boleh, dengan makna hilang boleh dan sebagainya. Baik, ini wazan apa ni? Wazan yang pertama, fa'alah. Okey. Kita ada jumpa adhaba. Bila kita jumpa ini? Dalam doa. Doa antaranya kalau kita keluar bila air, dia ajar baca doa sikitlah, ghufranak. Itu doa ringkas, ghufranak. Ataupun kita kata alhamdulillah. Okey, dah selesai dah hajat kita. Okey, lepas tu nak panjang lagi, alhamdulillahilladzi adhaba anni. Yang tu kan.
Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil hamma wal hazan. Atau itu doa masa pembuka. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Adhhaba 'annil adha wa 'afani. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah Tuhan yang telah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan aku, menyakitkan perut aku tadi, contohnya, dan dia telah menyihatkan badan aku. Ada perkataan adhaba. Zahaba, ada tak guna. Zahaba. Nah, jadi kita tengok, ada guna dah ni. Cek kamus. Mungkin ada. Tapi penggunaan yang tak makluf, tak biasa. Iltahaba. Janganlah dengar. Jadi kita akan tengok penggunaan. Okey, tak semua wazan yang ke-9 ini boleh kita letak ke atas dasar zal, ha, ba. Begitu. Okey. Baik. Poin berikutnya yang keempat, sila beri perhatian kepada huruf berwarna dan barisnya. Okey, jadi baris itu penting ya, sebab kadang-kadang kita silap baris, dia memberi kesan. Okey, memberi kesan kepada sebutan terutamanya fi'il amar. Jadi kadang-kadang kita dengar ada silap bagi kesan apa? Kesan daripada kesilapan baris ketika fi'il mudhari'. Nak bentuk amar, barisnya itu kita pastikan betul ketika fi'il mudhari'. Kalau silap mudhari', amar pun silap. Okey. Baik, jadual di bawah. Pengarang buat ada ya, kolom dia daripada atas tu al-madhi, dia akan turun sampai ke bawah. Saya mula-mula tengok tu macam pening juga. Okey, daripada atas madhi tu sampai ke bawah al-madhi. Okey. Kolom sebelah tu al-mudhari', daripada atas sampai muka surat bawah sekali tu mudhari'. Amal sampai ke bawah. Okey. Nota penting. Setiap kata kerja sudah memiliki pelaku. Dikata setiap kata kerja itu ada pelaku. Imbuhan ini hanya dikira pelaku, fa'il, apabila berada di akhir kata kerja. Imbuhan yang berwarna ialah pelaku. Jadi pengarang mewarnakan, contohnya ta, itu dikira sebagai pelaku. Ataupun disebut dalam istilah Arabnya fa'il. Imbuhan ta, huruf ta, ya, nun dan hamzah. Biasa kita tulis ya dulu kan. Jadi pengarang letak ta, ya, nun, hamzah. Di awal kata kerja adalah tanda mudhari'. Jadi kenapa pengarang letak ya, ta, ya, nun, hamzah? Kalau kita baca daripada kiri ke kanan, begitulah. Tapi kalau kita tengok singkatan huruf tambahan ini, ahli-ahli bahasa mereka kumpulkan 4 huruf tambahan ini yang ada diletak di awal fi'il mudhari' dengan singkatan anaitu. Okey, jadi hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Okey, jadi dalam kitab nahwu, kebiasaan ahli-ahli bahasa mereka buat shortcut key. Jadi mereka baca anaitu. Okey, sebab tu pengarang letak ta, kemudian ya, nun, hamzah. Jadi kita baca daripada kanan ke kiri lah. Hamzah, nun, ya, ta. Anaitu. Hamzah itu mewakili aku, saya. Kan? Nun mewakili kita, kami. Ya itu mewakili dia. Dia seorang, mereka berdua. Jadi pihak yang kedua lah, yang ketiga lah, muzakkar. Okey, dan ta mewakili dia perempuan dan awak. Okey. Baik. Jadi mana-mana fi'il, jadi pengarang buat huwa, kolom yang sebelah kanan sekali dia ada huwa, lepas tu hiya, anta, anti sampai huma. Okey, dia buat huwa tu L,
Tak, lelaki, dia lelaki. Jadi colon sebelah dia buat titik 3 kali tu. Dot. Okey. Jadi mungkin ada yang tak faham. Jadi pengarang nak bagi tahu, kalau kita ambil contohlah, darasa, darasi. Ini huruf kada dasar. Ada 3 huruf. Kita bentuk fi'il yang pertama dibaca darasa. Maka jadilah dia fi'lun madhi, kata kerja lepas. Darasa. Okey? Darasa ni mana apa? Belajar. Dalam bahasa Arab, bila sebut darasa ni, fi'il darasa ni tuan-tuan, dalamnya ada fa'il. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Dalam darasa ni ada fa'il, ada pelakunya, ada fa'ilnya. Okey, fa'ilnya itu ialah huwa. Jadi pengarang letak. Sebelah kanan sekali, fa'ilnya ialah huwa. Huwa tu kita faham. Dia ada dalam sebutan darasa. Bila sebut darasa, kita faham yang belajar itu dia lelaki, bilangannya seorang. Okay. Jadi kalau bahasa Inggeris dia perlu tambahlah he learn. Kalau learn tu belajar. Mungkin boleh I learn, she learn, we learn. Okey. Arab bila sebut darasa tak boleh kita buat ayat ana darasa. Bagi orang yang baru belajar bahasa Arab, dia cari ana saya, darasa belajar. Dia pun buat saya belajar, ana darasa, salah. Tak boleh. Sebab dalam darasa ini sudah pun ada pelaku dia. Pelaku itu rujuk kepada pihak yang ketiga, bukan ana. Begitu. Baik. Jadi samalah dengan hiya. Okey, kalau dia perempuan, siapa fa'ilnya? Kalau dia perempuan, disebutnya darasat. Kita jangan kata ta di hujung ni fa'il, salah. Ta ni hanya nak bagi tahu isyarat bahawa fa'ilnya itu perempuan, isyarat saja. Fa'ilnya bukan ta yang mati. Fa'ilnya ialah hiya. Dia perempuan, yang seorang tu. Fa'ilnya hiya. Dia tersembunyi, tersirat dalam fi'il darasa. Okey? Jadi kalau kita i'rab darasa, kita kata wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Begitu. Ini bagi apa? Fi'il madhi. Saya ambil yang madhi dulu. Anta darasta, contoh kan? Kalau anta darasta. Jadi mana fa'ilnya? Pengarang letak warna warna merah tu. Maka ta lah fa'il. Maka ta bagi atas ni dikira sebagai fa'il. Okey? Bukan lagi mustatir. Nampak dah, timbul dah. Ta itu dikira sebagai fa'il. Samalah kalau perempuan, darasti, maka ti tu fa'il. Okey, kalau ana, saya, tu fa'il. Darastu. Kalau kami, darasna, na tu fa'il. Okey? Jadi kalau hum, kalau hum dengan antum, jadi kalau kita kata hum, darasu, mana fa'il? Fa'ilnya ialah waw. Ini pengarang buat kan, waw, lepas tu ada alif. Alif tu tambahan. Okey, waw sahaja yang dikira sebagai fa'il. Waw ni apa namanya tuan-tuan? Namanya wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw menunjukkan ramai. Okey, jadi kalau antum darastum. Okey, kalau antum darastum. Dan rasi. Lepas tu tami. Maka tum yang belakang ni lah
okey, dikira sebagai fa'il. Okey, dia bukan lagi mustatir, nampak. Ni. Hitung inilah dia fa'il. Itu dimasukkan oleh pengarang. Okey, kalau hunna, darasna. Okey, jadi kita kena ingatlah sifat yang pernah kita belajar dulu. Kalau hunna, darasna. Sin dimatikan, nun bagi atas. Jadi nun ini dikira sebagai fa'il. Okey. Nun ini ialah fa'il. Apa nama nun ni? Setiap yang kita belajar ni kita tahu, kita mesti tahu nama dia sikit. Okey, nun ni namanya nun an-niswah. Okey, nun menunjukkan ramai perempuan. Okey, berfungsi sebagai fa'il. Nun ni tuan-tuan, ni tak boleh baca bagi depan, bagi bawah, kekal selama-lamanya. Disebut dengan istilah mabniyun 'alal fathi. Kekal selama-lamanya dengan bagi atas. Tak ada perubahan. Okey? Kalau tuan-tuan jumpalah mana-mana kitab, tiba-tiba nun bagi bawah. Yang inilah. Mungkin silap tarik lah tu tuan-tuan. Biasalah manusia kan. Kalau antunna, tunna itu fa'il. Okey. Samalah seperti huma. Huma darasa. Okey, berapa orang belajar? 2 orang belajar. Jadi darasa. Jadi alif ni dikira sebagai fa'il. Jadi kalau sebut darasa macam ni saja, perut si kena di bawah. Darasa saja yang asal 3 huruf, dia lelaki tu, yang seorang tu telah belajar. Kau tambah alif, mereka berdua. Macam mana kita tahu mereka berdua? Kalau ada alif ni, menandakan 2 orang. Alif ini apa namanya tuan-tuan? Namanya ialah, okey, ada orang dia sebut mudah, disebut alif musanna, tak betul. Okey, namanya alifu al-ithnain. Okey, aliful ithnain. Okey, alif menunjukkan 2 orang. Aliful ithnain pada fi'il. Baik. Jadi kalau 2 orang perempuan telah belajar, darasata. Darasata ada alif kan? Ta bersama dengan alif. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ta alif tu. Dikira sebagai fa'il. Samalah dengan tuma. Daras tuma tu dikira sebagai fa'il. Okey, maka selesailah kolom bagi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan mudah sebab penambahan yang akan berlaku di hujung, di akhir. Fi'il madhi yang fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' penambahan di awal melibatkan 4 huruf tadi ana itu. Kemudian di akhir mungkin tambah alif nun, mungkin tambah waw nun dan sebagainya. Jadi dia depan belakang ada penambahan. Baik, kolom fi'il mudhari'. Kalau huwa yadrusu, tambah ya. Ya itu bukan fa'il. Okey, itu isyarat saja. Okey, kalau hiya ta itu bukan fa'il. Fa'ilnya dalam bentuk dhamirun mustatirun, takdiruhu huwa untuk lelaki, takdiruhu hiya untuk perempuan. Okey, maka huwa dan hiya itu fa'il. Okey. Jadi kalau tadrusu, tadrusu ta itu pun bukan fa'il. Okey. Apa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Anta fa'il. Baik. Jadi bagi tadrusina, kalau kita kata awak belajar, perempuan seorang, seorang disebut apa dia? Tadrusina. Ini sebagai ulangan lah. Kalau kita ditanya mana fa'il? Fa'il ni ya.
Okey, ya ini dikira sebagai fa'il. Okey. Tuan yang kata nun, ya itu fa'il. Nun ini alamatul i'rab. Okey. Ya itu namanya ya al-mukhatabah. Okey, jadi namanya ya al-mukhatabah. Ini nama yang glamour yang disebut oleh majoriti ahli-ahli nahwu. Ya al-mukhatabah. Baik. Jadi bagi fi'il amar, kalau kita kata idhab, idhabi, ya belakang tu dikira sebagai fa'il. Okey. Kalau ana adhabu, adapun adrusu, fa'ilnya tersembunyi, tersirat. Nahnu nadhabu, fa'ilnya tersirat. Okey, bukan hamzah itu fa'il, bukan nun itu fa'il. Okey, fa'ilnya ialah takdiruhu ana, takdiruhu nahnu. Okey, sebab tu pengarang tidak mewarnakan dia. Bagi hum dan antum, kalau disebut tadi yadrusuna, mereka sedang belajar. Okey, guna yadrusuna, terjemahnya mereka sedang belajar. Kalau kamu semua sedang belajar, kita guna ta, ya. Yadrusuna. Baik. Jadi mana fa'il? Fa'ilnya ialah waw. Pengarang mewarnakan waw tu, ya. Jangan kata waw nun, waw saja. Apa nama waw? Sama macam tadi, namanya wawul jamaah. Waw itu namanya wawul jamaah. Dikira sebagai fa'il. Samalah kalau melibatkan fi'il amar. Suruh seorang idhab. Suruh dua orang idhaba. Pergilah kamu berdua. So ramai idhabu, maka waw itu dikira sebagai fa'il. Tuan boleh cek dalam Al-Quran, bila Nabi Musa diarah pergi jumpa Fir'aun, Tuhan sebut idhab ila Fir'aun. Dalam surah Taha disebut ayat 24, idhab ila Fir'aun. Dalam surah Taha juga ayat 43, idhaba ila Fir'aun. Surah Musa dan Harun. Dan dalam surah Yusuf ayat 93 disebut idhabu. Okey, biqamisi hadha. Pergilah kamu semua. Nabi Yusuf suruh adik-beradik dia yang telah pun baru menyedari, baru sedar itu abang mereka, Yusuf yang telah dibuang dulu. Idhabu, maka waw itu dikira sebagai fa'il. Baik, hunna dan antunna. Kalau hunna, mereka perempuan ramailah sedang belajar. Ya dirusna. Okey, ya dirusna maksudnya apa? Mereka perempuan sedang belajar. Kalau kamu perempuan, ramai ni sedang belajar, dirusna. Biasanya ya dengan ta. Ya ni untuk mereka, ta ni kamu. Ini semuanya untuk perempuan. Okey, dah mana fa'ilnya? Jadi pengarang tak nun tu. Nun di hujung. Okey, nun ini namanya apa? Nun an-niswah. Nun yang ramai ini dikira sebagai fa'il. Okey. Samalah kalau kita suruh perempuan, bagi fi'il amar. Suruh seorang idhabi. Kamu seorang pergilah. Kamu berdua wahai perempuan, idhaba. Kamu ramai wahai perempuan, idhabna. Idhabna. Na tu yang di hujung tu dikira sebagai fa'il. Okey. Baik. Jadi kalau huma dan antuma, mereka berdua sedang belajar. Ya drusani. Okey. Kalau kamu berdua sedang belajar. Kamu berdua. Antuma, kamu jelah. Kamu berdua tadrusani. Okey. Baik. Jadi ya drusani, mereka berdua lelaki. Tadrusani,
Tak, mereka berdua perempuan boleh. Kamu berdua perempuan boleh. Jadi alif yang tak sebelum nun ini dikira sebagai fa'il. Okey. Alif ini dah sebut dari namanya aliful isnain. Okey. Alif al-isnain. Baik. Nun ini tuan-tuan, jangan kata nun itu fa'il salah. Nun fa'il bila? Pada hunna dan pada antunna. Itu. Jadi pada anti nun tak terlibat. Okey, pada antuma, pada huma ataupun pada antuma nun tidak terlibat. Alif yang dikira sebagai fa'il. Okey. Jadi jelas di sini pengarang letak fa'il diwarnakan dengan warna merah. Semua itu dikira sebagai fa'il yang jelas. Manakala huwa, hiya tak diwarnakan, mana-mana yang tak diwarnakan, maka fa'ilnya dikira sebagai mustatir. Takdiruhu huwa, takdiruhu hiya, takdiruhu ana, takdiruhu nahnu. Okey. Jadi kalau orang kata, tak, kalau kataan aqra'u. Okey. Aqra'u ni mana fa'il sah? Fa'ilnya dhamirun mustatirun. Takdiruhu ana. Dhamirnya ana yang kita fahami. Dan dengan bantuan isyarat hamzah ini. Yang kita hamzah ni fa'il salah. Hamzah ni cuma isyarat sahaja. Okey. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah berakhir sudah buku kita ni. Alhamdulillah daripada kita belajar kaedah yang pertama sampailah kaedah yang terakhir, kaedah yang ke 20, dan malam ini ada sikit jadual dan ringkasan. Jadi bahagian kedua buku ini pengarang menampilkan kamus kata dasar Al-Quran. Jadi kataan yang dipilih dalam kamus ini, bahagian kedua ni, ialah kata-kataan yang diterbitkan, yang dikeluarkan daripada Al-Quran. Begitu. Jadi kalau pengarang nak senaraikan semua perkataan jadi tebal lah. Yang ini berkait dengan ayat Quran saja. Cuma tuan-tuan boleh buka sekejap muka surat 66, saya nak bagi sedikit panduan. Muka surat 66. Jadi kalaulah kita cari perkataan rumput, okey, patah yang pertama sekali itu abun. Abun ni maksudnya rumput. Okey, dalam syurga Allah Ta'ala ada sebut disediakan rumput like juga. Jadi rumput yang cantik lah. Jadi kita pun tengok kadang-kadang dia padang bola, rumput yang cantik, nak masuk tak boleh. Pada golf cantik rumputnya, kita bering juga. Dia orang susah ni. Jadi Allah Ta'ala kata di dalam syurga disediakan satu pemandangan yang cantik, rumput yang sangat-sangat cantik, yang di luar jangkaan akal manusia. Jadi rumput itu sebutnya abban dalam Quran. Abun, abban, abbi. Jadi abun tu 2 huruf. Nampak 2 huruf. Tapi bila ada sabdu, bermakna ada 3 huruf lah. Nak cari mesti kita buka hamzah, ba. Cari pada hamzah, kemudian ba, baru cari pula. Lepas ba tu huruf ba. Cari 3 huruf. Okey, maka jumpalah abun. Okey. Jadi kalau kita nak cari perkataan abun seorang ayah, dalam kaedah syariah bahasa Arab, kata nama bahasa Arab, abun ni, kalau kita tengok tulisan dia, abun, hamzah, ba, sebutnya abun. Sebut macam tu abun, nampak tak? 2 patah aja, 2 huruf je.
Nah, jadi sebenarnya tuan-tuan, kata dasar secara basic, kata dasar bahasa Arab sekurang-kurangnya terbina 3 huruf. Jadi kalau tuan-tuan jumpa abun, masa buat carian tu, mesti daripada 3 huruf. Jadi, pengarang letak. Nah, carian abun tu, dicari Hamzah, cari Hamzah dulu. Nah, pada Hamzah, kemudian cari Ba. Kemudian huruf yang ketiga tu, bila kita jumpa abun, mesti perkataan ni dia mempunyai huruf yang bermasalah sehingga hilang satu huruf. Bermakna ada huruf sakit, ada huruf illah. Huruf illah itu sama ada waw atau ya. Waw atau ya. Jadi tuan-tuan carilah Hamzah, Ba, Waw dulu. Waw datang dulu, baru ya, ya huruf akhir. Cari Hamzah, Ba, Waw. Jumpalah abun. Okey. Jadi sebab itulah tuan-tuan, nah kalau seorang ayah disebutnya abun. Kalau 2 orang, nah abawani. Maka muncul waw. Okey, abawani sebab asal usul kataan abun ni mengikut kajian dalam bidang ilmu saraf, abun ni asalnya abawun. Asal dia. Tapi bila sebut berat, Arab pun buang waw itu. Waw ni huruf illah. Maka tinggallah 2 huruf jadi abun. Okey, maka bila musanna muncul balik abawani. Okey. Dan sebab apa waw tak tahu. Ini bahasa Arab. Jadi kita yang belajar ni kena ikut apa yang mereka sebut. Okey. Abawani mana apa? Ayah campur mak. Mak ayah. Kedua ibu apa sebutnya abawa. Nanti tak ke nak kata 2 orang ayah lelaki boleh juga. Tapi biasanya diguna dengan makna mak dan ayah. Samalah seperti akhun. Nah, akhun. Bila tuan-tuan cari dalam kamus, okey, muka surat 67 buku kita ni, sebelah kanan tu, akhun 2 huruf. Jadi sekurang-kurang kata dasar 3 huruf. Kata dasar dia terbina 3 huruf. Dalam bahasa Arab kata dasar 3 huruf. Kadang-kadang ada 4. Memang kebiasaannya 3 huruf. Jadi bila jumpa akhun 2, mesti ada 1 huruf yang bermasalah. Itu tuan-tuan carilah Hamzah, Kha. Yang masalahnya sama ada wa ataupun ya. Cari pada waw, jumpa akhun. Bermakna asal akhun ini sebutannya ialah akhawun asalnya. Sebab itu ketika musanna, akhun disebutnya akhawani. Okey, 2 orang saudara lelaki. Okey, baik. Selesai muka surat 67. Okey. Jadi kalau tuan-tuan jumpa nak cari kataan mengasaskan, okey, muka surat 68 ya. Cari dalam kamus. Assasa. Kita belajar dalam pendidikan ada perkataan assasa. Ustaz bagi tahu makna apa? Mengasaskan. Dia pun pening nak cari macam mana. Ingat ya, panduannya ialah kata dasar bahasa Arab 3 huruf. Okey. Kadang-kadang kata tertentu 4. Biasanya 3 huruf. Jadi kalau tuan-tuan jumpa macam ni kan, mudah je. Cari Hamzah, kemudian cari Sin. Cari Sin, cari Sin. Dia ada sabdu ni tak apalah, ambil dulu. Hamzah, Sin, buang sabdu. Bila jumpa Hamzah, Sin, lepas tu akan jumpa perkataan assasa. Okey. Itu pengarang letak betul lah tu. Tayyib. Tuan-tuan buka muka surat 69 sebelah kanan. Okey, muka surat 69 sebelah kanan. Ada Hamzah Mim Ra. Okey. Hamzah Mim Ra. Pengarang letak amara, mudhari'nya ya'mur. Okey, dengan makna menyuruh, memerintah, arah. Itulah ya. Lepas tu bawahnya amrun, maknanya suruhan, urusan.
Adapun kadang-kadang dengan mana perkara, bolehlah. Jamaknya ialah umur. Dalam kamus, tuan-tuan, bila dia buat jim, sebahagian kamus, dia tak nak tulis jim tu penuh. Jadi kan, dia buat jim, kepala jim saja. Maknanya, yang kanan ni mufrad, yang kiri ni jamak. Okey? Gitu. Jadi kanan ni mufrad, yang kiri ni jamak. Sebahagian kamus ni tak ada, dia buat column. Tanda atas mufrad jamak. Ikutlah masing-masing cara. Baik, lepas tu ada perkataan alif, hamzah duduk di atas huruf muhayya ataupun titik, lepas tu ta, mim, ra. Dibacanya iktamara. Nah, kita baca tengok apa ni? Iktamara. Jadi bagi yang baru belajar bahasa Arab, memang ramai yang baca iktamara. Sebab apa? Hamzah ni. Jadi alif yang depan hamzah wasal, bagi tak ada. Nak baca macam mana? Tengok huruf yang ketiga. Jadi huruf tiga bagi atas, maka hamzah wasal dibaca dengan bagi bawah. Okey, tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf 3 bagi atas, hamzah wasal tetap dibaca dengan baris bawah. Cuma kalau bagi yang baru belajar, mungkin dibaca iktamara. Bila dah belajar tajwid sikit, belajar, di sana ada tajuk mat badan. Okey, berlakulah pertemuan dua hamzah. Di sini hamzah wasal bertemu dengan hamzah qata'. Tetap tulis hamzah qata' yang mati. Tapi bacaan yang betulnya bukan iktamara. Salah. Bacaannya ialah itamara. Yang ni baca macam mana? Baca itamara. Hamzah qata' yang mati ini, hamzah ni yang mati ni, ketika kita baca, kita kena baca dengan ya. Dia akan muncul dan bunyi ya, itamara. Maka di sini terhasillah mat badan. Okey, kalau saya tambah waw sebelum ni kan, waw. Jadi hamzah wasal tak disebut. Hamzah wasal tak boleh sebut dah sebab dia duduk di tengah-tengah bacaan. Wah ni dia akan lompat kepada hamzah yang mati. Dan hamzah yang mati ini kekal disebut. Jangan baca pula wai tamara, baca wa tamara. Hamzah ni kekal disebut. Sebab tidak lagi bertemu dalam bacaan, dalam sebutan tak lagi bertemu dua hamzah. Sekarang waw dengan hamzah. Kis tadi, dia hamzah dengan hamzah. Hamzah dengan hamzah, hamzah qata' ini yang kedua ni mesti ditukar dalam sebutan bacaan dengan dia, rumah. Maka berlakulah panggilnya mat badan. Okey. Ini sebagai nota tambahan lah. Jadi kalau kita nak bincang lagi tuan-tuan boleh tengok ya jadual yang lain. Jadi alhamdulillah berakhirlah buku kita, insya-Allah. Untuk minggu-minggu akan datang nanti saya maklumkan kalau ada buku-buku baru yang boleh kita bincang. Nanti saya maklumkan dalam grup, insya-Allah saya bagi tahulah secara rasmi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Tak rekod, tak padam. Stop rekod.